kuliah maghrib kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para pecinta ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk merintis jalan-jalan mereka yang Allah muliakan sebagai golongan yang mengikat dirinya dengan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan ia terus diberikan nikmat istiqamah kepada kita bersama di dalam keadaan umat pada hari ini semakin diuji dan diuji dengan pelbagai cabaran, dengan pelbagai kekangan, dengan pelbagai ancaman, baik berupa serangan dalam bentuk pemikiran, begitu juga dengan kempen-kempen yang pelbagai yang kadang-kadang meletakkan umat di dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana kejahilan ummah, dan dalam masa yang sama kita juga terpaksa berhadapan dengan keadaan mereka yang cuba untuk membawa wajah baru Islam mengikut acuan mereka yang terkadang jauh daripada semangat dan roh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari dua ni kita digemparkan pula dengan disibukkan, tidaklah digemparkan, disibukkan dengan perbincangan kempen I want to touch a dog yang secara asasnya objektif yang digariskan oleh pihak penganjur katanya adalah untuk membuang rasa stigma, rasa takut ataupun rasa tak biasa, rasa nak menjauhkan diri dan seumpamanya dengan anjing, yang asasnya secara kalau kita baca satu lapis ni okey lah, maknanya untuk menanamkan rasa sayang, sayang kepada binatang, menjauhkan diri daripada menjadi penganiaya, penzalim kepada binatang. Dalam kes-kes yang tertentu mungkin pi baling anjing katakan tanpa sebab, ataupun mungkin juga membuat tindakan-tindakan yang menyakiti anjing ini khususnya, sebab dia bincang pasal anjing, so that namun begitu, apa yang terselah yang kita boleh nampak paparan-paparan baik melalui Facebook, zaman-zaman orang suka berselfie ni, tak kira lah anak-anak muda, tak kira lah termasuklah ada satu pasangan tu dah pakai wheelchair dah pun, mak dia kata dia menjadi satu kebanggaan pula, rasa seronok. Memang anjing-anjing yang dihadirkan dia bukanlah anjing-anjing golongan yang didera pun, memang anjing-anjing yang
Ini anjing kelas atasan, yang kita boleh tengok jenis husky, terrier, yang memang cantik-cantik, yang secara manusiawinya bila dia dilihat dan dipamerkan sebagai satu benda yang cantik dan menarik, yang sekaligus bukan setakat mengambil gambar katakan, tetapi lebih daripada itu, dengan ada yang cium, ada yang peluk, ada yang riba dan macam-macam lagi perbuatan-perbuatan yang sebenarnya wajar untuk dirujuk kepada asas-asas syariat, dan juga perkara-perkara yang telah dibincangkan daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah kepada ulama-ulama yang terkemudian pun. Sebab anjing ni memang wujud daripada zaman dulu lagi. Kalau kita baca dalam sejarah, mungkin anjing juga disebut berada bersama-sama dengan Ashabul Kahfi yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam banyak kisah-kisah yang lain, memang ada, even dalam Quran pun ada disebut berkenaan anjing ini. Dalam hadis apatah lagi, dengan sebab ia adalah suatu perkara yang sekurang-kurangnya dipersetujui oleh kebanyakan ulama. Kalau membincangkan berkenaan imam mazhab contohnya, hanya dalam pandangan Imam Malik ataupun mazhab Maliki sahaja yang mempunyai interpretasi yang agak berbeza dengan ulama-ulama yang lain. Maka sebahagian besar daripada ulama telah memberikan pandangannya berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang jelas berkenaan hukum anjing ini. Yang anjing ini mungkin dia tidak dikategorikan seumpama khinzir, dia bukan binatang ternakan, dan memang bukan tujuan bela anjing ini untuk dimakan. Walaupun hari ini kita boleh jumpa macam-macam jenis manusia ni, anjing pun jadi hidangan juga, terutamanya di negara-negara for example macam di Vietnam, di banyak tempat juga yang anjing ni telah menjadi hidangan pula. Jadi asasnya anjing ni memang tugasnya ataupun kejadiannya adalah bukan sebagai binatang ternakan. Dia tak sama macam khinzir. Sebab tu bila diturunkan pengharaman untuk makan ini, dia tidak menyebut berkenaan lahmul kalb, daging anjing, tidak. Sebab anjing ni memang purpose dia bukan untuk makanan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, namun begitu dalam Quran disebut berkenaan anjing ini secara general, berkenaan kedudukan anjing ini yang memang tidak disebut secara nas yang sarih di dalam Al-Quran. Namun begitu dalam hadis Nabi SAW disebutkan secara jelas berkenaan kedudukan anjing ini, yang antaranya yang jelas dan dipersetujui oleh para ulama adalah berkenaan kenajisan yang membabitkan air liurnya, yang sebahagian ulama memberikan kias yang sama kepada cecair-cecair yang lain. Dan ini yang cuba disimpulkan dan memberatkan kepada penghujahan berkenaan apa yang zahir daripada anjing itu di dalam bentuk yang membabitkan cecair. Bila cecair itu termasuklah yang keluar daripada lidahnya, begitu juga dengan anggotanya. Anjing ini macam binatang yang lain juga, dia berpeluh juga. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, dengan sebab itu maka para ulama bersetuju untuk mengkategorikan, menyamakan kedudukan anjing ini dengan khinzir dari sudut ia menjadi punca kepada najis mughallazah. Dalam yang berbeza mungkin adalah dalam keadaan katakan anjing yang berkenaan kering dan orang yang pegang ataupun bersentuh dengannya di dalam keadaan yang kering, maka di sana ada perbezaan pandangan. Maka ada yang kata dia tidak menyebabkan najis dengan sebab tiada sentuhan yang menyebabkan basah, ada kontak yang menyebabkan basah ini. Namun begitu, bila disebut ia sebagai najis mughallazah, sepatutnya difahami oleh seluruh umat, terutamanya umat Islam ini, bahawa bila dia najis mughallazah, pastinya ia pada kedudukan yang lebih berat daripada najis mutawassitah. Kita jelas najis mutawassitah antaranya adalah najis haiwan, najis manusia, begitu juga dengan arak. Maka
secara mudahnya, bila ditetapkan sesuatu itu sebagai najis, maka Islam mendatangkan penyelesaian. Satu, perlu menjauhkan diri daripada najis ni. Maknanya, kalau tak ada sebab, tiada keperluan, maka hukum asasnya adalah kita diminta untuk menjauhkan diri daripada najis. Dan kalau sekiranya najis tersebut, contohnya najis manusia, ada yang menghujahkan bahawa dia macam najis manusia juga, kita boleh pegang. Memang kita dibolehkan untuk pegang untuk tujuan membersihkan, dia bukan untuk tujuan lain. Contohnya, kalau katakan kita bersuka-suka, memang kita tak boleh nak imagine, kalau katakan mereka yang mengambil analogi nak berselfie dengan najis, katakan, maka ia adalah sesuatu yang menjijikkan. Ataupun kita buat satu kempen pula, I want to touch tai ini, katakan, dia adalah orang yang tidak waras saja akan buat kerja macam ni. Ini pada kedudukan najis mutawassitah. Apatah lagi kalau ia pada kedudukan najis mughallazah. Menjauhkan bukan bermakna membenci. Tiada sebarang nas, tiada sebarang suruhan. Hatta Nabi SAW tidak pernah menyatakan bahawa bila sesuatu itu najis, maka kita perlu untuk membencinya. Sebaliknya adalah untuk menjauhkan. Ada beberapa alasan yang tertentu. Contohnya, kalau mengikut kajian yang membabitkan kajian saintifik, contohnya anjing berbeza dengan kucing. Kita akan jumpa penyakit anjing gila, betul? Anjing gila, kemudian serangan yang menyebabkan kematian. Kalau tak silap, dalam tahun lepas kejadian yang berlaku di mana ni anjing belaan ni, anjing yang dianggap baik, anjing yang dianggap baik, tapi to certain extent mungkin dia di luar kawal, mungkin juga dia ada emosi yang tidak terkawal, ataupun atas sebab-sebab yang tertentu, maka anjing boleh menyebabkan kematian, serangan. Dengan sebab itu, dalam Islam ada tempat-tempat yang dibenarkan untuk penggunaan anjing, tetapi bukanlah sebagai haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan di dalam pengertian ia diumpamakan macam kucing. Sebab yang dinyatakan oleh Nabi SAW yang membabitkan air liur anjing. Begitu juga dengan ada yang menyebut ada kuman-kuman yang dibawa oleh binatang seumpama anjing ini, yang itu perlu kepada pengkajian yang lebih mendalam. Namun begitu, secara asasnya memang Nabi SAW menyebut secara jelas dalam Sahih Al-Bukhari, contohnya, man amsaka kalban, barang siapa yang secara zahirnya dia membawa maksud amsaka ni adalah pegang, tetapi para ulama menafsirkan ia sebagai memelihara. Barang siapa yang memelihara anjing, maka apa kata Nabi SAW? Fa innahu yunqas kulla yaumin min amalihi qirat. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang memelihara anjing, di dalam pengertian dijadikan sebagai binatang apa panggil pet ni, binatang mainan, binatang kesukaan, binatang kesukaan, maknanya dia menjadi macam kucing itulah. Dia biarkan di dalam rumah, kemudian dia kadang-kadang yalah even di Malaysia pun ada juga grooming anjing ni, tapi bukanlah di kalangan orang-orang Muslim ni. Kalau di barat contohnya, dia memang dia jadi macam anak. Malah kadang-kadang anjing itu lebih dihargai daripada anak. Dia jaga, dia spend a lot untuk memastikan anjing dia anjing yang dilihat cantik, dipakaikan baju, disediakan, ada insurans dan macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa kata Nabi SAW? Fa innahu yunqasu kulla yaum. Fa innahu, sesungguhnya mereka yang seumpama ini, yang menjadikan anjing, memelihara anjing sebagai binatang belaan dan kesukaan ini, kata Nabi SAW, Allah akan, sesungguhnya Allah akan mengurangkan, dikurangkan daripadanya setiap hari. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala kurangkan
turunkan, buangkan, remove sebahagian daripada amalannya, maknanya pahala ataupun amalan kebajikannya. Qirat ini digambarkan sebagai suatu bilangan yang besar, satu jumlah yang besar, sehingga diumpamakan seumpama dalam penafsiran dan penghujahan para ulama menyebut qirat ini seumpama sebesar Bukit Uhud. Maknanya nak cerita besar, bukannya kecil-kecil je. Dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar Bukit Uhud ini setiap hari daripada amalannya, bukan seumur hidup, setiap hari. Melainkan kata Nabi SAW, illa kal muharfin atau masyiyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, melainkan yang diberikan pengecualian adalah anjing bagi tujuan menjaga. Ada yang menyebut kalbu harsin ini dirujuk kepada yang menjaga tanaman, tetapi dalam konteks yang lebih luas adalah anjing yang dipelihara purposely untuk menjaga keselamatan. Masyiyah merujuk kepada binatang ternakan, maknanya jaga binatang ternakan. Kita boleh faham bahawa anjing memang antara kelebihannya adalah dia boleh untuk kontrol kumpulan kambing katakan, ataupun dia boleh kontrol kumpulan lembu. Dia menyalak, dia tak perlu untuk dia gigit pun, dia menyalak saja. Dia menyalak dan dia boleh bagi dan kontrol keadaan binatang-binatang yang lain. Dalam masa yang sama, anjing juga dia sensitif. Maka di sana untuk tujuan-tujuan yang membabitkan keselamatan, sebahagian besar daripada ulama memang membenarkan. Dan ia tidak memerlukan anjing tersebut dibelai dan dimanja. Cukup untuk diberikan apa yang sepatutnya dan apa yang diperlukan. Sama kedudukannya macam contohnya seorang yang memelihara keldai katakan, ataupun memelihara binatang yang lain atas tujuan-tujuan yang tertentu, maka dia akan letakkan, for example, binatang-binatang, even binatang ternakan sekalipun, kita akan sediakan kandang yang khusus untuknya. Sebab dia bukannya pet, dia adalah binatang yang ada purpose yang tersendiri. Contoh kuda, tak ada orang bawa kuda masuk dalam rumah, dia akan sediakan rumah-rumah yang tersendiri. Begitu juga pada kedudukan anjing, sebab ada yang mempertikaikan kalau macam tu, what's the purpose untuk membenarkan ia untuk dipelihara bagi tujuan keselamatan. Anjing untuk tujuan keselamatan bukan sifatnya untuk dia pi kejar pencuri ke, dia tidak begitu, tetapi tugas dia adalah menyalak saja. Dia untuk memberikan isyarat dan juga bila dia menyalak, dia akan mengejutkan tuannya, juga mengejutkan pencuri, itu saja. Dia tidaklah ke peringkat bila orang bela anjing untuk tujuan keselamatan ini dengan harapan anjing tu akan terkam pencuri, tidak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ini jelas kepada kita bila digambarkan bahawa ia mengurangkan qirat, satu jumlah yang besar itu, maka sebahagian daripada ulama cenderung untuk menyatakan bahawa ia adalah haram pada kedudukan menjadikan anjing itu sebagai binatang pet tadi, binatang kesukaan, binatang peliharaan di dalam rumah dan seumpamanya. Manakala paling ringan pun ulama menyatakan bahawa ia makruh, itu paling ringan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini menjelaskan kepada kita bahawa bila ada hukum yang seumpama ini, maka asasnya tadi, bila ia adalah najis, maka bagi mereka yang beriman, bagi seorang muslim, adalah tidak wajar untuk kita bergelumang dengan najis, sengaja bergelumang dengan najis. Untuk membantunya, kalau seorang veteriner, for example, seorang doktor haiwan, contohnya menyelamatkan, membantu, membedah anjing, itu adalah pengecualian yang lain. Namun begitu, untuk saja-saja pegang, bersuka-sukaan dan seumpamanya, itu adalah perkara yang sepatutnya dihindarkan dan dielakkan. Namun begitu muslimin dan muslimat,
ada pula didatangkan katanya ada ustaz, tapi alhamdulillah saya sempat cek tadi bahawa ustaz yang berkenaan pun menyatakan secara tegas bahawa beliau tidak bersetuju dengan apa yang dibuat dalam keadaan menggambarkan seakan-akan orang Islam ni sangat-sangat menunggu masa untuk berpeluk-pelukan, bercium dengan anjing dan macam-macam lagi, dan menggambarkan seakan-akan nak menghilangkan stigma itu ke peringkat sehingga menjadikan anjing-anjing ini adalah binatang kesukaan, seumpama binatang-binatang yang dipelihara sebagai pet, seumpama burung, kucing dan seumpamanya. Dan ustaz yang berkenaan dia kata apa yang dijelaskan di dalam majlis itu adalah sebab dia kata dia macam separate tempat untuk tazkirah, dan ada juga tempat yang di mana dia pergi ambil gambar, pergi ambil dan berselfie, bercium, berpeluk dengan anjing ni. Maka ditegaskan oleh beliau secara even secara prinsipnya beliau bertegas sepatutnya follow apa yang sepatutnya di dalam konteks kita masyarakat Malaysia ini yang mu'zamnya, majoritinya bermazhab Syafi'i antara yang strict dan tegas dalam konteks yang membabitkan najis, baik najis mughallazah yang lain seumpama khinzir, begitu juga dengan anjing. Maka atas asas itu kata Imam Syafi'i contohnya adalah haram untuk memegang najis seumpama najis-najis yang lain, begitu juga dengan anjing ini tanpa sebab-sebab yang munasabah. Sebab yang munasabah tadi termasuklah mungkin yang membabitkan rawatan, yang mungkin juga anjing tersebut tersepit, kita cuba untuk menyelamatkannya, anjing tersebut nak tenggelam, kita nak selamatkan dia dan seumpama, itu adalah kes-kes pengecualian. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, ia menyediakan cabaran yang besar kepada kita sebenarnya, dan hikmahnya kepada mereka yang mencintai ilmu. Bila timbul isu ni, kita buka kitab balik lah, kita akan tengok balik hal-hal yang membabitkan, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan, dan mudah-mudahan ia memberikan kesedaran dan keinsafan kepada kita bersama. In principle, kita memang perlu untuk mengasihi, menyayangi semua binatang, bukan setakat anjingnya. Baik anjing, baik ular, baik burung, baik binatang-binatang yang lain, semua sekali perlu untuk disayangi dan dikasihi. Tapi bukan bermakna bila kita menyayangi ular, katakan, maka gambaran menyayangi itu mesti dengan berpeluk, bercium, tidak. Tetapi menyayangi adalah berlaku adil terhadapnya. Dan kalau katakan ular ini membahayakan diri manusia, maka tanda kita sayang adalah dengan membunuh dia. Kalau sememangnya seekor binatang yang memanglah kita sayang, kita kasih kepadanya, tapi bila ia boleh menyebabkan berbahaya, boleh menyebabkan keadaan-keadaan yang tidak diingini, even kadang-kadang menyebabkan, contohnya tikus, tikus boleh menyebabkan masalah kesihatan, boleh membawa penyakit, maka sayang kita bukan bermakna kita nak kena cium ataupun peluk tikus, tapi sebaliknya adalah dibenarkan untuk kita membunuh tikus yang berkenaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan binatang-binatang ni dengan keistimewaan masing-masing. Nescaya janganlah sampai ke peringkat kita kata bila kita bunuh tikus ni akan pupuslah tikus di dunia. Dia tidak macam tu. Dan insya-Allah akan sentiasa ada, sebab memang ada peranan dia masing-masing. Dan kalau katakan Allah nak datangkan dia dengan kepupusan, pastinya di sana ada hikmah yang tersendiri. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan perkara-perkara yang seumpama ini memberikan kita kekuatan, insya-Allah tugas dan kerja dakwah kita lebih berat dan lebih besar untuk dilaksanakan, insya-Allah. Baiklah, untuk hari ini kita sambung perbincangan berkenaan hadis Bukhari ini. Kita dah hampir sampai ke penghujung. Saya kira dalam seminggu dua lagi kita boleh menamatkannya. Maka hari ini kita akan tengok kalau nas matan dalam bahasa Arabnya, dia akan bermula daripada halaman yang ke-11 daripada
wa qad kuntu a'lamu annahu kharij lam akun adhunnu annahu minkum. Kalau sempat kita akan cover sampai sayadhharu hatta adkhalallahu alayya al-Islam, pada baris yang terakhir, halaman yang ke-11. Kalau sempat kita cover the whole things ni, sebab sebahagian besar daripada matan itu adalah menceritakan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihantar kepada pembesar-pembesar Rom, Byzantine. Ini matan yang bahasa Arab. Saya kira wajar untuk dirujuk sebab dalam terjemahan bahasa Melayu ni ada yang agak mengelirukan, so that perlu untuk dimurnikan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kalau tuan-tuan boleh baca daripada wa qad kuntu a'lamu itu, baris pertama, baris kedua, baris yang ketiga, alladhi ba'atha bihi dihyah. Baris yang ketiga selepas wa qad kuntu. Wa qad kuntu ni 3, 6, baris yang ketujuh. Baris yang ketujuh, kemudian yang ke-10, alladhi ba'atha bihi dihyah. Dalam terjemahan bahasa Melayu, boleh dirujuk pada halaman yang ke-15, dekat paragraf yang akhir sekali, beberapa baris yang terakhir, sebenarnya aku mengetahui. Dia ada footnote satu tu kan, sebenarnya aku mengetahui dia akan lahir. So that terjemahan kepada dihyah tadi adalah pada page yang ke-16. Kemudian dia, Herakl menyuruh untuk mengambil sepucuk surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihantar oleh seorang ketua. Seakan-akan diterjemahkan dihyah sebagai seorang ketua, sedangkan dihyah adalah nama sahabat ataupun utusan yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya terjemahan bahasa Melayu dihantar oleh dihyah, mengekalkan nama dihyah, tanpa diterjemahkan sebagai seorang ketua. Seorang ketua tu memang tidak tepat. Kalau seorang utusan boleh lagi diterima, tapi seorang ketua tidak, sebab dihyah adalah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih tepat untuk mengekalkan nama dihyah saja. Ini adalah dihyah al-kalbi, iaitu utusan yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu saya kira yang perlu untuk diperbetulkan. Ada satu dua minor terjemahan beza sikit tu, saya kira is okay. Tapi yang kat sini dia memberikan mungkin konotasi yang berbeza, siapa yang dimaksudkan dengan ketua dan seumpamanya, so that to be on the safe side, kita mengekalkan nama dihyah al-kalbi di situ. Okey, baiklah, kita tengok kepada sambungan daripada expression daripada Heraklius, halaman yang ke-15. Kita tengok terjemahan saja. Sebenarnya aku mengetahui dia akan lahir, tetapi aku tidak menyangka bahawa dia itu daripada kalangan kamu. Maka sekiranya aku mengetahui bahawa aku boleh sampai kepadanya, nescaya aku bersusah payah datang menemuinya. Dan sekiranya aku berada di sisinya, nescaya aku basuh tapak kakinya. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, adalah kenyataan daripada Heraklius, bukan Abu Sufyan. Abu Sufyan meriwayatkannya, menceritakannya. Ini statement daripada Heraklius, nak menggambarkan satu, Heraklius adalah seorang yang membaca kitab. Heraklius bukan sebarangan orang. Heraklius walaupun seorang maharaja Byzantine, maharaja Rom Timur, tetapi Heraklius adalah seorang yang membaca kitab. Bila dia membaca kitab, maka dia mengakui bahawa apa yang dibacanya memang menyebut perihal Nabi akhir zaman,
memang disebut berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku kepada Heraklius, kalau kita baca dalam riwayat sejarah yang lain mencatatkan bagaimana Heraklius dia punya respon hampir sama macam An-Najasyi. An-Najasyi pun akur akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat An-Najasyi, malah lebih awal daripada itu adalah Waraqah bin Naufal, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waraqah pun kita baca berkenaan Waraqah dalam hadis yang sebelum ini. Waraqah bin Naufal juga mengakui akan kehadiran dan kewujudan Nabi akhir zaman yang banyak diriwayatkan disebut dengan menggunakan nama Ahmad. Dan ini diperakui oleh mereka yang belajar kitab-kitab, walaupun daripada zaman itu kitab-kitab yang berkenaan telah diselewengkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab apa? Walaupun telah diselewengkan, penyelewengan ini bukan berlaku pada hari ini, bukan juga berlaku pada mungkin zaman Nabi Muhammad. Tidak, penyelewengan ini telah berlaku daripada awal lagi. Daripada awal lagi, bila di sana telah meletakkan seakan-akan dia punya pendeta-pendeta, padri-padri ini sebagai tempat rujukan yang tertinggi, sampai ke peringkat dia dianggap seakan-akan seumpama Nabi dan Rasul. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, pada ketika itulah telah mula berlakunya penyelewengan sehingga di sana masalah Trinity, konsep Trinity ni memang telah ada zaman tu lagi. Maka kita tengok di dalam keadaan telah berlaku penyelewengan itu sekalipun, masih lagi adanya perkhabaran dan maklumat yang tepat perihal kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya, orang Yahudi pun percaya, mereka menanti-nanti akan kehadiran Rasul dan Nabi yang akhir ini. Begitu juga dengan orang Nasrani juga percaya. Namun begitu, mereka tidak menyangka bahawa ia akan lahir daripada kalangan kamu, daripada kalangan orang Arab. Mereka menyangka-nyangka bahawa kami yang keturunan yang dimuliakan, keturunan Nabi dan Rasul Bani Israel, kami menyangka-nyangka bahawa ia pasti datang daripada kalangan kami, apatah lagi ia adalah penutup, penyudah kepada Nabi dan Rasul, dan kami adalah umat yang terpilih. Namun begitu, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi yang terakhir adalah daripada kalangan bangsa Arab, yang dengan itu menyebabkan mereka reluctant. Walaupun dalam hati mereka, contoh dalam kes Heraklius ini, digambarkan dengan ucapannya sampai ke peringkat, di peringkat awal dalam pengajian yang lepas, bukan bulan lepas, kita dah miss beberapa bulan ni, dalam pengajian yang lepas menyebut perihal kalau itu adalah apa yang disebut membenarkan apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab yang terdahulu sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia akan mengambil tempat yang digambarkan sebagai ambil tempat Heraklius, ambil tempat di dua tapak kakinya. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menguasai pemerintahan, termasuklah pemerintahan Heraklius. Dan kemudian digambarkan dengan interpretasi yang lebih jelas lagi. Kalau sekiranya aku tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang disebut di dalam kitabku, kitab yang dipelajari oleh Heraklius, nescaya dia menyatakan sampai ke peringkat di sini ini, nescaya dia akan cuba untuk jumpa Nabi. Bukan setakat itu, tetapi dia sebut, dan sekiranya aku berada di sisinya, nescaya aku basuh tapak kakinya. Nak menggambarkan penghormatan kepada Nabi yang akhir itu. Namun begitu, kita akan tengok selanjutnya bagaimana respon daripada Heraklius yang turut dipengaruhi oleh para pembesar-pembesarnya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tindakan yang seterusnya
Kemudian Heraklius menyuruh untuk mengambil sepucuk surat. Rasulullah SAW di halaman yang ke-16, yang dihantar oleh Dihyah Al-Kalbi. Nama penuh Dihyah adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi adalah antara sahabat Nabi SAW yang dimuliakan, yang dipilih oleh Nabi. Peristiwa ini adalah selepas peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Lepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi mula hantar surat-surat kepada pembesar-pembesar, penguasa-penguasa utama. Antaranya adalah Kisra, Raja Parsi, juga dapat surat di mana diringkaskan cerita bagaimana Kisra punya respon adalah dia koyakkan. Malah ada yang menyebut bahawa Kisra mengoyakkan dan juga mengarahkan agar dibunuh utusan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam kes Heraklius, apa yang berlaku di sini, Abu Sufyan menceritakan bahawa surat tersebut adalah surat yang sama dihantar kepada pembesar di Busra. Busra ni saya sebut mungkin sama ada kuliah di sini ataupun kuliah tempat lain. Busra ni adalah satu tempat di Syria sekarang ni. Dia adalah dalam banyak keadaan Busra ni merupakan hub kepada perdagangan. Maknanya di sana kalau berlaku perdagangan dari Mekah ataupun dari Madinah menuju ke belah Syria ni, pusatnya adalah di Busra. Namun begitu, peristiwa yang dirakamkan dan diceritakan oleh Abu Sufyan ini adalah berpusat di Baitul Maqdis, di Ilya. Kita baca sebelum ni kan, di Ilya, di Baitul Maqdis, maka Busra ni belah atas lagi. Namun begitu, apa yang disebut di sini adalah surat yang disampaikan kepada pembesar Busra ini juga diserahkan kepada Heraklius. Dalam kefahaman yang mudah, ia adalah surat yang sama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui utusannya, iaitu Dihyah Al-Kalbi, kepada masyarakat pembesar-pembesar di Syam, termasuk pembesar di Busra, juga Heraklius yang berpusat di Baitul Maqdis pada ketika itu. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok langkah yang dilakukan oleh Nabi SAW, satu, Nabi sangat profesional. Nabi mengutuskan dalam suatu utusan yang disebut sebagai utusan diplomatik. Ia adalah usaha bagaimana Nabi SAW, dan dari satu segi Nabi menghormati pembesar-pembesar, penguasa-penguasa yang lain. Nabi hantar surat. Nabi tidak melakukan konsep terjah, ataupun Nabi tidak terus-terus ambush, walaupun mungkin pada waktu itu Nabi telah ada kekuatan. Sebaliknya, Nabi SAW membawakan pendekatan yang sangat diplomatik. Nabi menghantar utusan secara rasmi. Bukan setakat menghantar utusan, tapi Nabi SAW juga membawakan surat sebagai suatu penghormatan. Kalau kita tengok kepada apa yang terkandung di dalam surat, dia disebut berkenaan Heraklius sebagai Azimur Rum. Nabi tidak menolak, Nabi tidak menyangkal, malah Nabi tidak meletakkan sasaran, Islam tidak meletakkan sasaran untuk menurunkan seseorang individu daripada kedudukan dan jawatannya yang tertentu. Malah Nabi mengiktiraf Azimur Rum sebagai penguasa, pembesar, ketua kepada bangsa Rum. Suatu pengiktirafan daripada Nabi SAW. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini juga memperjelaskan mungkin pandangan sebahagian ulama dalam konteks kita berdepan, for example, dengan adanya kesultanan, adanya raja, adanya pembesar-pembesar. Islam tidak menolak secara total. Yang ditolak adalah kezaliman sekiranya berlaku. Yang ditolak adalah penyelewengan sekiranya berlaku. Maknanya di sana, Islam boleh mengiktiraf seorang presiden, Islam juga boleh mengiktiraf seorang khalifah,
Islam juga boleh mengiktiraf seorang raja, seorang sultan dan seumpamanya. Dengan sebab itu dalam sejarah Islam kita melihat sendiri catatan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita juga baca dalam sejarah yang kita sanjung, contohnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah As-Sultan. Dia adalah Sultan. Sultan, bahasa Melayunya raja. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga adalah seorang raja. Maknanya di sana kedudukan, posisi raja, sultan, khalifah dan seumpamanya adalah bukan masalah. Sebaliknya, bila berlaku penyelewengan, kezaliman, tak kira dia presiden, tak kira dia Perdana Menteri, tak kira dia sultan, tak kira dia raja, maka ini yang perlu untuk diperbetulkan. Dan sampai ke peringkat kalau usaha pembetulan secara baik itu tidak diterima, malah ditolak mentah-mentah, maka mungkin perlu sampai ke peringkat diturunkan orang-orang yang berkenaan daripada kedudukannya. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini cara Nabi SAW. Dengan sebab itu dalam banyak-banyak utusan ini ada yang menerima Islam. Surat tu menyebut berkenaan aslim taslam, masuklah kamu kepada Islam, nescaya kamu akan selamat. Tiada sebarang bentuk ugutan, tiada sebarang bentuk perkara-perkara yang menyakitkan. Maka dengan sebab itu ada di kalangan pembesar yang Nabi hantar surat ini yang masuk Islam, termasuklah Al-Munzir bin Sawi. Al-Munzir bin Sawi ini adalah raja di kawasan Gulf pada hari ini lah. Pada ketika itu disebut sebagai Raja Bahrain. Maksudnya kawasan yang berkenaan, dan dia menerima Islam. Dan Nabi SAW tidak melucutkan jawatan rajanya, pembesarnya, ketuanannya di kawasan yang berkenaan, tidak. Sebaliknya, dia dikekalkan. Dan bila dia bersama-sama dengan Islam, dia mengiktiraf Nabi SAW sebagai Rasulullah, sekaligus Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam keseluruhannya. Termasuklah beliau yang berada di sana. Tetapi beliau tidak perlu untuk melucutkan diri, ataupun bila masuk dalam Islam maka dia perlu untuk jadi tentera biasa. Tidak. Islam mengiktiraf kedudukan yang berkenaan. Dengan asasnya ia perlu dijalankan di dalam bentuk keadilan tanpa berlaku kezaliman dan penyelewengan. Kita tengok sedikit kandungan daripada surat ini, insya-Allah mungkin dalam 5 minit lagi. Nabi SAW memulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, Herqal, pembesar bangsa Rom. Nabi memulakan ini sebagai suatu cara bagaimana kita mungkin kalau kita diberikan kedudukan yang tertentu. Ini adalah setiap tindakan kita, setiap surat kita, setiap apa yang zahir daripada kita adalah dakwah. Nabi memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Heraklius nak terima ataupun tak terima tu kemudian cerita. Maka wajar juga mungkin kalau kita jadi ketua dalam organisasi kita, ataupun kalau kita katakan kita adalah general manager, CEO dalam syarikat-syarikat yang besar, alangkah indahnya kalau kita juga tidak mengabaikan aspek-aspek yang kita boleh untuk berdakwah dengan klien kita. Tak ada klien yang akan marah kalau kita doakan kebaikan kepadanya. Tak ada. Walaupun dia bukan Islam, katakan mudah-mudahan engkau dirahmati Allah. Tiada menjadi kesalahan, itu doa kita. Mudah-mudahan kalau Allah terima, mungkin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia beriman. Sebab kadang-kadang kita berasa bahawa bila kita berhubung dengan orang lain, terutamanya yang bukan Islam, maka kita perlu jadi macam mereka. Kalau dia hello, kita pun hello juga. Kalau dia tak biasa, memang tak biasa pun, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat keislaman, maka kita seakan-akan
seboleh mungkin nak hide kita punya identiti. Saya kira kita wajar untuk mula sikit-sikit lah, insyaAllah. Dalam email dulu ke, mungkin surat rasmi, tak apa, nanti dulu. Kita mula dengan email kita. Mudah-mudahan email kita, kalau ada di kalangan pegawai-pegawai kita, pekerja-pekerja kita yang bukan Islam, tidak salah untuk kita doakan kebaikan. Contoh yang terdekat, adanya orang India akan sambut Diwali. Maka kita bukan mendoakan dia dalam kedudukan dia berkekalan dengan ataupun kita redha dengan perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan akidah kita, tidak. Tetapi kita mendoakan kebaikan kepadanya. Kebaikan pada interpretasi kita adalah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dia nak interpret macam mana tu terpulang pada dia. Tetapi jangan rasa kedekut, jangan rasa lokek untuk mendoakan kebaikan kepada walaupun bukan di kalangan orang-orang Islam. Sebab mereka adalah mad'u kita, orang yang wajib untuk kita seru, bukannya musuh kita semata-mata. Bukannya musuh. Mereka bukan musuh. Sebaliknya, mereka adalah mad'u kita. Dalam keadaan aman, kita tidak boleh untuk kategoriskan mana-mana pihak sebagai musuh, melainkan nyata penentangannya. Penentangannya terhadap Islam, penghinaannya terhadap Islam contohnya, maka itu perlu untuk dihadapi dengan cara kita berdepan dengan musuh. Itu pun tidaklah sampai ke peringkat kita dibenarkan untuk menumpahkan darah, tidak. Tetapi kita perlu untuk menzahirkan ketegasan kita, keaizahan Islam, dan menyatakan ketegasan. Contohnya dalam membincangkan berkenaan Oktoberfest, juga ni masih Oktober lagi ni. Dalam Oktoberfest, maka apa yang perlu untuk dinyatakan adalah sikap Islam secara jelas. In principle, kita tak ada masalah orang bukan Islam untuk minum arak. Tetapi kita tidak sekali-kali akan membenarkan ia di dalam keadaan berpesta-pestaan. Malah logik akal manusia pun, Oktoberfest ni benda dah lama sebenarnya. Di Australia pun ada, di Germany pun ada. Malah sebahagian besar daripada negara-negara ni mula memikirkan cara macam mana nak mengurangkan penggunaan alkohol dalam Oktoberfest tu. Bukannya nak meramaikan ataupun memperbanyakkan. Sebab contohnya di Australia, saya terbaca satu artikel, wallah alam, saya pun tak verify sama ada dia sepenuhnya betul ataupun tidak, tetapi pengalaman berada dalam environment yang membabitkan arak ni, memang mereka yang bertanggungjawab, dia akan melihat bahawa arak ini adalah masalah, tak kira dia ada akidah tak ada akidah. Sebab bila seseorang mula konsum arak ni, menggunakan arak, maka sebagaimana yang diberikan peringatan kepada orang Islam, dia akan menyebabkan orang hilang akal. Bila hilang akal ni, itu yang berlakunya crimes, itu yang berlakunya keadaan-keadaan di mana mereka cuba untuk menyekat dengan mengadakan undang-undang, contohnya tak boleh untuk drive. Tapi dia tidak berakhir dengan bila tak drive selamat, tidak. Bila dia jalan terhuyung-hayang, kadang-kadang pergi masuk rumah orang lain, kadang-kadang dia, yalah, bila muntah, mabuk kan, mabuk dia muntah, mengotorkan, dan sebahagian besar daripada kes-kes yang kritikal dan banyak digunakan oleh negara-negara ni dalam konteks merawat penyakit, masalah adalah yang berkait dengan alcohol related crimes ataupun alcohol related disease, yang semua ni diakui bukan setakat oleh orang Islam. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila berlaku perkara-perkara yang seakan-akan masing-masing rasa berbangga pula, to be perfectly honest, dia bukan setakat di kalangan non-Muslim ni, yang Muslim pun ada juga, malah adalah pandangan yang biasa sebenarnya. Kita Alhamdulillah, kita duduk kat Kedah ni mungkin tak berapa nak nampak sangat keadaan-keadaan yang membabitkan. Dia bukan setakat peminum je, jadi bartenders yang menjadi, bukan setakat bartenders, pemegang shareholders yang terbesar pun, board of directors dan seumpamanya ni pun membabitkan Muslims. Maka sikap Islam tegas.
Untuk minum di kalangan orang bukan Islam, in principle memang tak ada masalah. Tapi bila telah dijadikan pesta, maka ia perlu untuk ditegah dan disanggah pada kemampuan yang seadanya. Itu pun tidak sampai ke peringkat kita dibenarkan, contoh, untuk menceroboh for example, ataupun pukul belasah ke mereka yang terlibat dalam pesta berkenaan. Bila menyatakan pencegahan, penegasan dari sudut kita tidak bersetuju, itu kalau dalam konteks demokratik, proses pun sepatutnya diterima, ya? Apatah lagi bila menyatakan ia berkait dengan tuntutan agama dan sikap yang sebenar dalam konteks yang sepatutnya dihormati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka dengan itu, daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini, Nabi walaupun pada kedudukan Nabi nak sampaikan dakwah, nak melunakkan Heraklius serta mereka yang berada di sekitarnya, Nabi tidak sesekali meninggalkan ruang-ruang untuk menyampaikan dakwah, dan Nabi tidak sesekali meninggalkan asas-asas yang berkait dengan prinsip Islam. Kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi insya-Allah pada pengajian yang akan datang, perbincangan-perbincangan dalam surat yang berkenaan. Kalau tuan-tuan boleh baca, mungkin juga kita boleh untuk timbulkan persoalan dan diskusi yang lebih bersifat interaktif insya-Allah. Mungkin ada pandangan yang berbeza. Mudah-mudahan kita boleh untuk menyuburkan dan mematangkan perbincangan kita pada masa akan datang insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan kekuatan dan semangat kepada kita bersama insya-Allah, di dalam keadaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala daripada pelbagai penjuru cuba untuk mendatangkan macam-macam lah zaman sekarang ni yang terbaru dah berlaku rasanya, jemputan yang membabitkan. Dia memang pengerusi pun presiden jaringan Islam liberal di Indonesia. Di Indonesia memang telah di kalangan, ialah, tapi Indonesia ni sebab sebuah negara yang sangat besar, di pihak autoriti agama, mereka telah menyatakan pengharaman kepada aktiviti dan juga usaha-usaha yang dijalankan oleh jaringan Islam liberal. Maka sekaligus bila dijemput pula sebagai pembicara utama, keynote speaker, untuk menyampaikan bicara utama, membicarakan tentang Islam dan fundamentalism, something like that, maka ia adalah suatu perkara yang juga perlu untuk disanggah dan ditegah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini bukannya masalah tidak memberikan kebebasan untuk menyuarakan pandangan, tetapi dalam Islam kita juga diajar untuk mencegah pada perkara-perkara yang memang jelas bertentangan dengan Islam, jelas bertentangan dengan syariat. Maka perlu kepada penegasan, perlu kepada usaha untuk mencegah. Dengan sebab bila diberikan ruang, maka sekaligus ia akan mencambahkan lagi pemikiran-pemikiran yang semakin bersimpang siur dan jauh daripada Islam. Dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau nak kira nak memberikan kebebasan bersuara, mana mungkin Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang yang sangat lembut jiwanya, tetapi bila berdepan dengan golongan yang mengaku jadi Nabi, ini adalah dia tak kata dia menolak Islam, tetapi mengaku jadi Nabi. Begitu juga dengan golongan yang tidak bersedia dan tidak mahu untuk membayar zakat. Tindakan daripada Saidina Abu Bakar adalah perang. Mana tak ada kompromi kepada usaha-usaha menyelewengkan akidah umat. Maka pada hemat saya, bila menyatakan ketegasan, sikap kepada golongan yang memang cuba untuk menyelewengkan dengan pandangan-pandangan yang mengelirukan, apatah lagi menyanggah perkara-perkara yang telah diputuskan secara qat'i dalam Islam contohnya, maka ia merupakan suatu kewajipan untuk kita menyanggah dan menyatakan ketegasannya. Ya, kita mungkin bukan Saidina Abu Bakar, kita tak ada autoriti, sekurang-kurangnya kita menyatakan bantahan, menyuarakan pandangan kita. Sepatutnya usaha-usaha seumpama ini dihentikan dan dihalang, bukan disuburkan.
tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan ia juga menjadi kewajipan kepada kita. Mungkin elok juga untuk kita tanya apa kepada anak-anak kita, terutamanya yang ada di universiti, di sekolah menengah dan supaya, sebab usaha-usaha yang seumpama ini banyak juga cuba untuk disuburkan atas nama kebebasan berfikir, kebebasan bersuara, kebebasan memberikan pandangan. Maka cuba untuk diinjek kepada anak-anak kita, termasuklah secara jujurnya, termasuk anak-anak yang kadang-kadang mereka adalah seorang al-hafiz, tetapi bila cuba untuk diprovok dengan pandangan-pandangan yang seumpama ini, menyebabkan akhirnya mereka juga bersekongkol dengan golongan yang seumpama ini, wal'iyazubillah. So that mudah-mudahan kita boleh jaga akidah anak-anak kita, generasi kita yang seterusnya, dan sekaligus kalau yang mungkin lecturers dan seumpamanya bertanya khabar jugalah dengan anak-anak murid kita. Mudah-mudahan yang muslim itu semakin diperkukuhkan akidahnya, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, moga-moga Allah SWT merahmati pertemuan kita pada malam ini dan menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa istiqamah di atas jalannya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ولا مقطرا في الرزق برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah, sanak saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teguhkan akidah kami ya Allah, hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dengan Islam ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman ya Allah, berikan kami kefahaman yang sahihah terhadap agama kami ya Allah, dekatkan kami kepada usaha menyampaikan dakwah dan seruan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, peliharalah masyarakat kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, daripada serangan pemikiran dan usaha-usaha menjauhkan diri daripada syariat Islam yang sebenar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah, yang akan sentiasa cuba untuk membantu agama-Mu ya Allah, di mana sahaja kami berada ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, radai kehidupan kami atas muka bumi pinjaman-Mu ini ya Allah, berikan kami kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasiqin وانصرنا على القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.